ini yang dikenakan kepada mereka yang terlibat dalam bidang perubatan yang melibatkan etika. Kalau kita membaca dia panggil surat sumpah, kita ada janji, bukan kita lah, doktor saya sebut kita ni bukan refer pada saya, refer pada tuan-tuan dan perempuan, iaitu sumpah apa? Di antara kewajipan iaitu menyimpan rahsia. Betul tak betul? Dalam surat doktor ini merupakan surat akuan sumpah yang dipersetujui oleh semua ahli perubatan sedunia. Dan dia, buku tu ada, buku yang dikatakan surat sumpah dan sebagainya, itu benar-benar yang melibatkan fardhu ain seseorang doktor, yang melibatkan akhlakiyah, etika seorang doktor yang dikumpulkan oleh seorang doktor yang mempunyai ilmu agama, namanya Dr. Ali Albar, seorang tokoh perubatan di Arab Saudi yang merupakan kita katakan syekh dalam bidang perubatan dan juga dalam bidang ilmu agama. Dia doktor tetapi pakar dalam bidang fiqh. Dia ada kitab yang bertajuk Etika Seorang Doktor dan mengumpulkan 10 etik ataupun akhlak doktor yang perlu ditunjukkan oleh seorang doktor ataupun jururawat ataupun yang seumpama dengan dia yang di dalam hospital, iaitu akhlak yang bersifat tawadhu, menambah ilmu, penyayang. Itu benar-benar yang harus dipelajari, sebab bila saya sebutkan kewajipan fardhu ain, dia melibatkan akidah, akhlak dan juga fiqh. Bukan fiqh sahaja. Bila kita sebut kewajipan fardhu ain kepada doktor, dia ada 3 ilmu yang wajib kita pelajari: akidah, tasawuf ataupun akhlak dan fiqh. Karena apabila kita tidak menjalankan tugas ini, kita cuai terhadap Allah. Dan bila kita cuai kepada Allah, kita akan cuai kepada masyarakat. Sebab bila kita sebut Allah, yang kita boleh faham daripada sebutan Allah itu adalah hamba-hamba Allah. Sebab ulama sebut apa? Hakullah, hakul jamaah. Hak Allah, ia melibatkan hak masyarakat. Maka kita boleh sebutkan, siapa yang serve Allah, serve masyarakat. Siapa yang serve masyarakat, dia serve Allah. Ini satu benda yang sangat penting. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah bersama dengan seorang hamba itu selagi mana seseorang itu bersama dengan rakan dia. Jadi ini satu benda yang penting, kerana ia bukan melibatkan, kita katakan, oh saya doktor, saya belajar di luar negara, saya tidak perlu ilmu agama. Tidak, itu kefahaman sekularis yang memisahkan di antara ilmu dan akhlak. Kita Islam tidak, kerana ilmu kesatuan, bukan perpecahan. Ilmu merupakan lengkap melengkapi, bukan peperangan. Tidak ada peperangan ilmu akal dan juga nakal. Maksudnya ilmu akli dan juga ilmu wahyu, bahkan lengkap melengkapi. Kerana ulama menyatakan ilmu wahyu benar, ilmu akal benar, maksud ilmu sains benar, masing-masing lengkap melengkapi. Tidak ada nilai wahyu tanpa akal, tidak ada nilai akal tanpa wahyu. Perlu bergerak seiringan. Maka kita nasihatkan kepada ahli perubatan, perlu mereka ketika mana belajar dan ketika mana kita katakan dalam operasi pekerjaan, mendalami sesebuah fiqh ataupun akhlak sebelum melaksanakan satu tindakan. Saya juga terlibat dalam bidang kajian. Saya mengkaji, iaitu kita ada satu kajian bersama dengan Pesyarah dan ada Jakim, iaitu masalah pesakit yang ingin mendermakan anggota badan selepas mati untuk dijadikan sebagai rawatan, sebagai ilmu tasyrah, ilmu anatomi, ya. Itu kajian. Maknanya tidak boleh seorang doktor itu dia ambil mayat tanpa pengetahuan ilmu fiqh ataupun maklumat daripada ahli majlis fatwa. Ataupun yang terbaru ada saya buat kajian tentang PRP, rawatan dipanggil daripada darah, stem sel darah itu untuk rawatan kecantikan muka. Dan saya tulis dalam artikel Al-Ustaz, saya tulis berdasarkan kaedah medik, kita mendapati PRP untuk rawatan jantung, untuk rawatan penyakit tidak ada masalah, tapi untuk kecantikan ia lebih dekat kepada haram. Maka ada seorang pakar yang melibatkan diri dalam bidang ini 20 tahun mengkritik fatwa saya. Saya kata, saya tidak berfatwa, saya buat kajian. Fatwa ada majlis fatwa lah. Dia kena beza kajian dengan ada majlis fatwa. Dan saya menghormati pandangan dia dan berkasih kepada dia membaca majalah. Tetapi saya katakan, ini benda yang patut kita teraukan. Mana medik ini saya rasa hampir tiap-tiap bulan masalah bang. Dan saya sebagai orang yang melibatkan dalam fiqh, kena berkawan dengan doktor. Dan ramai kawan kita doktor, alhamdulillah, memberi maklumat yang cukup banyak. Dan contoh yang terbaru, seorang doktor pakar tanya kepada saya, kita ada satu penyakit pada lelaki yang mendapat satu alamat dalam berapa tahun nanti dia akan mandul. 10 tahun dia akan mandul. Dia faktor makanan dan sekeliling. Maka boleh tak kita ambil sperma kita simpan dalam peti ais? Ini bukan nak buat jual tertarik, bukan nak buat air kacang. Ini tak, kita simpan dalam peti ais, bukan nak buat pasar bazar Ramadan. Simpan dalam peti ais untuk tempoh 10 tahun. Untuk digunakan bila dia berkahwin dan kita jalankan proses tabung uji.
satu benda, ada mungkin hospital swasta berjalan yang tidak beretika dengan etika syariah. Karena bagi mereka fulus, no fulus tidak lulus. Ini mazhab duit. Kita duit tidak mengapa. Semua orang cinta duit. Betul-betul? Siapa tak cinta duit? Kalau kita pergi melawat, pesakit-pesakit di katil, makcik makan, tak nak. Makcik minum, tak nak. Duit tak nak. Duit tak nak. Simpan bawah bantal. Betul-betul? Cuma bagi orang nak meninggal, duit disimpan juga. Saya pun heran. Mazhab duit ni mazhab yang pelik. Kanak-kanak kita bagi makan tak nak. Dia bagi duit, Masya Allah. Dia mana duit hijau tu? Duit biru tak nak, duit hijau juga nak. Orang melata dengan duit, dia pegang. Kita buat kecoh sikit, pinggan dia buang. Nasi dia buang. Duit aku. Dia tak lepas duit tu. Ini mazhab duit. Duit juga. Tetapi pemikiran seorang Muslim syariah sebelum duit. Duit tidak bersalah. Tetapi cara kita menghandle wang tersebut. Maka kewajipan doktor mesti berhubung dengan ilmu-ilmu fiqh. Kerana Imam Syafi'i kata apa? Satu benda jenayah yang dilakukan oleh umat Islam, melakukan benda yang dia tidak tahu hukumnya, kemudian baru dia tanya. Maknanya dia buat benda itu dia tak tahu apa. Dia buat saja perniagaan. Dia buat saja, kita katakan rawatan, tanpa dia mengambil ilmu daripada ulama. Katakanlah benda itu tidak haram, halal, tetap berdosa. Kenapa? Dia melakukan tanpa ilmu. Islam tidak membenarkan etika profesional ataupun istilah Ustaz Farul, profesional mukmin profesional melakukan satu perkara tanpa ilmu pengetahuan. Perlu kita melaksanakan, kita tahu haram, harus, makruh ataupun sunat. Karena kata Imam Syafi'i, "Ma min fi'lin illa walahu hukmullahi fihi, alimahu man alim wa jahilahu man jahil." Konsep Imam Syafi'i ini dikatakan sebagai pemikiran tamadun. Karena dia berkata, tidak ada satu tindakan individu, kerajaan, hospital, masjid, melainkan telah ada hukum Allah pada perkara tersebut sebelum kita melakukan. Yang tahu-tahulah cara bertanya, belajar, membaca. Yang jahil-jahillah, dia tidak belajar dan tidak bertanya. Maka siapa yang melanggar etika ini, dia telah melakukan dosa free saja. Maka ini satu benda yang penting diambil berat oleh para doktor. Saya lihat buku-buku ulama terdahulu, pengambilan fiqh makna terhadap ilmu perubatan cukup kita katakan banyak tulisan sangat. Sebab apa? Sebahagian besar daripada ilmu perubatan mewarnai gambaran fiqh. Kalau perubatan tak ada jawapan, kita ahli fiqh tak ada jawapan. Saya bagi contoh lah. Contoh, dahulunya orang kata wanita yang mengandung janin itu makan darah haid. Ya, buku sebut itu. Dia pergi mana? Mana darah ibu? Budak tu dah makan. Kalau budak tu makan darah, jadi ada bersiung lah semua dia. Betul tak betul? Tak ada bayar saya ada bersiung. Rupa-rupanya bukan budak tu makan darah. Karena kita katakan orang tak disenyawakan. Tapi buku disebut begitu sebab dia dulu dipanggil creative imagination. Dia kata mana darah haid ni? Budak tu makan. Bila kita katakan macam tu, ulama bahas orang yang mengandung bila keluar darah, dia kena sembahyang tak? Darah keluar tu haid tidak haid? Maka medik memberi jawapan kepada faqih. Orang mengandung tidak ada haid, maka kena sembahyang. Darah itu darah istihadah. Masalah satu lagi. Dahulunya orang tulis kitab boleh mengandung sampai 4 hingga 5 tahun. Subhanallah, 4-5 tahun. Semua ahli perubatan bersepakat hanya boleh 9 bulan saja atau lebih sedikit. Rupa-rupanya dalam bidang ilmu perubatan kita ada penyakit yang dipanggil hamlul kidib, penipuan mengandung. Dia ada psycho sikit, dia rasa dia mengandung. Dia rasa perut dia besar, tapi tak besar. Jadi ulama-ulama dahulu mendapat maklumat daripada wanita. Dia buka ada sign, dia tanya, "Kamu beranak bila?" Selepas mengandung 4 tahun. Tahun pertama tu tak mengandung pun, dia berasa punya. Suami dia pun layan, tak apalah. Tahun kedua tak mengandung lagi, tahun ketiga tak mengandung, tahun keempat baru mengandung semua. Maka ulama salin 4 tahun. Kalau sekarang kita sebut macam tu, tak betul. Efek dia kesan kepada dulu kepada nasab. Kalau orang tu pergi UK, tak pernah bertemu dengan suami dia, kahwin semua wakil lah, kahwin wakil. Tiba-tiba isteri dia mengandung. Dia hanya bertemu sekali saja. Mengandung melepasi setahun. Anak itu nak bank kepada siapa? Dahulu bank kepada suami. Sebab dia 4 tahun. Dia mengandung 4 tahun. Okay. Sekarang ni kalau 2 tahun, balik-balik. Abang semalam tu malam pertama ni 2 tahun macam mengandung. 4 dalam fik ini menyebutkan 4 tahun. Pening kepala juga kan. Nampak tak? Maka
perubahan ilmu yang diberikan kepada ilmu perubatan kepada fiqh amat besar. Kerana saya alhamdulillah dari Iftak saya belajar 5 tahun tentang fiqh perubatan daripada 40 masalah dari DNA sampai hidup saya dengan medik bukan doktor tapi fiqh itu DNA dia dia klon dia dengan pengurang kandungan dia, sebab masalah medik ini menggegarkan dunia, khususnya dalam DNA yang menyebabkan ulama perimpala macam mana ni, sebab di Kuwait ada masalah dia. Sebab bila seorang anak itu dia buat cek balik ini bapak dia semua dah. Kalau DNA ni dia ada kebaikan ada keburukan. Kebaikan kalau kita nak cari ibu bapa lah mungkin di hospital bercampur, pak putih, mak putih, anak gelap. Macam saya, pak saya putih, mak saya putih, saya gelap. Dia berkata anak keling. Ambil kat mana? Oh melawak gitu. Tapi cek-cek ada juga upah, semua gelap ikut tuan dia. Kalau ikut orang ni mana ambil kat mana, silap tukar kat hospital. Jadi bila macam tu dia kena guna DNA. Sebab dalam family saya seorang gelap. Mungkin kalau ikut firasat piramid bulan purnama kot. Jadi bulan purnama tu orang jadi serigala, saya jadi orang kulit hitam macam ni. Cuma DNA boleh menyelamatkan bayi tersebut. Tapi itu baik. Tapi dalam bentuk yang lain, kalau di Amerika ada syarikat DNA, kita bayar mungkin beratus dolar, cek balik. Betul tak itu pak saya? Oh, ini boleh membuat fitnah kepada masyarakat. Maknanya tiba-tiba itu bukan pak dia. Masalah kita kena nak kahwin macam mana, nak jadi wali macam mana. Maknanya perubatan ini menggegarkan dan menukarkan semula pemikiran seorang faqih berfikir. Mana hubungan ketat tak? Hubungan sangat penting. Sebab itu saya nasihatkan, sebab saya banyak duduk sebagai doktor, berasa tidak puas hati di antara doktor kepada ulama wujud. Sebab dia ada kelemahan sedikit. Ialah kita tak boleh salahkan semua ulama, sebab ulama dulu sebab umur dia meningkat, nak baca buku sains bukan senang. Saya nak buat betul. Dia baca ni jin apa ni? Jin darat ke? Jin laut ke? Apa ni? Ini macam piramid. Ada jin tu, orang jin, dia jin. Ini susah lah. Syamsuddin, Allah yarham, mengajar cerita pahlawan seniman menjalapuk ni. Ini perimpala juga. Jadi kita tak disalahkan dia. Umur 70 macam mana nak baca buku medik? Nak baca klon. Ni klon ni apa dia? KLON. Dia tak faham perimpala. Yang menyebabkan kadang-kadang pembacaan terbantul. Kalau saya bentang di hospital ada staff, kita nak baca kena minta student master UPM bacakan untuk kita apa makna. Sebab saya tak boleh faham. Sebab istilah medik begitu tinggi. Jadi hubungan kita ahli perubatan, ahli fiqh tak boleh berpecah. Kita mesti bersatu. Sebab niat kita dua-dua nak serve masyarakat. Tak ada untuk tunjuk saya ni hebat, tuan-tuan hebat. Tak ada. Kita bukan berjuang untuk kehebatan, tapi berjuang untuk kebenaran. Ini yang kita nak daripada kewajipan ahli perubatan selalu berhubung dengan para asatizah ataupun ahli fiqh, dan ahli fiqh sentiasa berhubung ahli perubatan. Kita akan mampu membina masyarakat yang terikat dengan ilmu dan terikat dengan kesihatan. Jadi itu di antara jawapan yang mampu saya berikan. InsyaAllah mudah-mudahan saya dan Ustaz Fahrul dapat memberi sedikit yang kita katakan positif kepada tuan-tuan dan perempuan untuk kita bertemu pada masa akan datang, pertemuan yang merupakan anak bintang, bukan lagi bulan. Makna ini merupakan mukadimah yang kita akan bawa ke bulan purnama. Kata pepatah harap, bila kamu tengok anak bintang, yakinilah di sana akan ada bulan purnama. Jadi ini bukan bulan purnama ni, bawa anak bintang. Mudah-mudahan kita akan bertemu pada lain rancangan. Saya ucap terima kasih kepada semua. Daripada kasih sayang kita, saya ucap terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Fadil Ustaz Fawaz Fadil Nur di atas penerangan yang begitu jelas. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mendapatkan panduan tentang ibadat pesakit, boleh dapatkan majalah Al-Ustaz isu ke-13 dijual di luar sana dengan harga yang lebih murah. Dan dalam ini terdapat lengkap berkaitan dengan panduan-panduan untuk pesakit mengerjakan ibadat semasa di hospital, dan ditulis oleh Ustaz Fahrul sendiri di antara kolumnis, Ustaz Fawaz, Ustaz Zahazan, Ustaz Azhar Idrus dan sebagainya. Majlis diteruskan dengan saya buka sesi soalan, dan tuan-tuan dan puan-puan yang bertuah pada hari ini yang mampu menanyakan soalan bakal mendapat hadiah daripada Telaga Biru, iaitu buku Allah Doktorku yang bernilai RM32, dan juga hari ini buku daripada Ustaz Fahrul sendiri, semuanya soal hati yang bernilai RM36 percuma. Dan juga boleh minta sign. Tuan-tuan, Ustaz Fahrul ada di sini. Tak boleh buku dia yang lain pun boleh. Minta sign apa-apa boleh.
Tetapi hendaklah menanyakan soalan. Kita buka hanya 10 minit sahaja. 5. Pengantu tanya soalan. Nak buku mana satu tu? Tak nak buku tak? Nak buku tak apa? Boleh pilih. Pilih dulu. Nak tanya ringkas je berkenaan dengan fiqh perubatan. Pertama kepada Ustaz Fawaz berkenaan dengan pendermaan organ. Kita sedia maklum bahawa setiap anggota badan kita akan dipersoalkan nanti apabila dihisap apa yang kita gunakan, tangan kita untuk tujuan apa, mata kita tujuan apa. Katakanlah bila saya dah meninggal, lepas tu saya buat pendermaan organ saya, mata saya didermakan kepada orang yang menggunakannya kepada maksiat. Dia pandang pada maksiat, adakah saya benda tu akan menjadi musibah pada saya? Okey, kita kena tahu kaedah. Tidak boleh kiaskan undang-undang dunia dengan undang-undang akhirat. Jadi tidak ada masalah kalau mata saya didermakan oleh Sharon pun, tapi tak boleh dengan Sharon lah. Didermakan kepada orang Cina. Dan dia tengok babi hari-hari. Contohnya, khinzir. Tidak ada hubungan saya dengan dosa. Sebab dunia ni, dia punya undang-undang dia. Dia undang taklif, akhirat undang pembalasan. Dan Allah mengetahui siapa yang melakukan. Jadi, kita melihat warta daripada Majlis Fatwa Malaysia. Dan 95% ulama' di dunia mengharuskan pendermaan organ pada organ-organ yang tidak membinasakan penderma. Syarat-syarat yang telah ditetapkan. Maka tanpa ada penjualan, ia diharuskan, bahkan merupakan ibadat yang besar di sisi Allah. Saya telah bentangkan di Ustaz kepada asatizah dan kita membuktikan ia merupakan ibadat. Dia bukan merupakan adat, tapi ibadat yang besar. Cuma persoalannya siapa yang nak derma. Saya rasa doktor-doktor dulu kot. Kalau doktor buat, kami ikutlah. Saya kata penceramah tak boleh, sebab kalau penceramah derma nanti nak ceramah macam mana? Alasan orang takut lah tu. Jadi saya katakan, siapa yang buat, Masya Allah. Dan saya pergi hospital yang saya dapati banyak orang Cina dan Buddha. Mereka aktifat lain daripada kita. Dia buat apa fikir-fikir, derma saja. Ada seorang tu, makcik tu dia bagi carahan kepada kami. Bagi saja. Cuma kita ada orang lain fikirnya, kalau macam tu, nanti jadi mayat sakit. Mana ada mayat sakit? Mayat tak sakit. Dia mati dah. Mayat tak sakit dah. Cuma itu ada. Cuma kita bila kita derma organ tak melibatkan mencemar. Bahkan, kata Sayyidina Umar, satu benda yang bermanfaat, kenapa kamu tidak berikan kepada orang lain? Kata Allah Ta'ala, siapa yang menghidupkan nyawa seorang Muslim ataupun seorang manusia, dia menghidupkan seluruh dunia ini. Jadi kita galakkan kempen derma organ pada organ yang tertentu. Mereka saya kecuali tu saya takut sikit dari tak pola. Kita hajat kepada kebaikan. Wallahualam, kalau keluarga saya nak derma, saya tak tahu lah. Tapi kalau saya takut sikit lah. Nak masuk, banyak kali yang masuk bilik bedah, tengok lampu itu, innalillah. Tapi bila lepas bedah hidup lagi, alhamdulillah. Jadi itu jawapan dia. Kita buka soalan seterusnya. Soalan yang kedua daripada Kak Aneh yang bermula kat tangan. Kak nak buku mana satu? Ada 2 bagi Ketua hari ini dapat 2 buah buku daripada Telaga Biru. Okey, boleh sajukan soalan Kak. Saya pertama pada Ustaz Fadul, bagaimana kita sebagai warga kesihatan yang sepatutnya setiap hari memberi kepada manusia tetapi mungkin kurang meminta dari Allah. Soalan saya kepada Ustaz Fadul. Dan kedua, Ustaz Fawaz, Ustaz adalah kenapa mungkin kita tidak diberi latihan daripada pesakit itu, kita nak kata Pakcik dah solat hari ini. Benda-benda macam tu kan, kita tanya dia, okay, hari ni macam macam boleh tidak, tapi kita tak boleh nak kata kita solat tu belum. Susah sangat nak keluar daripada itu. Dipersilakan Ustaz Fahrul untuk jawab soalan pertama. Pertama, saya ingin berpesan pada diri saya dan juga semua bahawa siapa yang paling akrab dengan Allah, dia sewajarnya yang paling intim dengan manusia. Hablum minallah yang vertikal, hablum minan nas yang horizontal ni, dia bersepadu. Artinya kalau kita nak akrab dengan Allah, mestilah melalui kebaikan yang kita lakukan kepada manusia. Sebab itu terkenal satu ungkapan, kita kena
akrab dengan manusia untuk mengetahui masalah manusia. Tapi kemudiannya kita perlu akrab dengan Allah untuk membantu manusia menyelesaikan masalah. Maksudnya doktor, walaupun di siang hari ataupun di malam hari, kita sering bersama dengan pesakit-pesakit kita berada di hospital, tetapi jangan pinggirkan keperluan hati kita berhubung dengan Allah. Sebab itu, kalau kita dengan manusia saja kadang-kadang bila dah letih, kita kena berhubung dengan Allah untuk mendapat kekuatan semula. Artinya, walaupun kita berusaha, itu kita punya effort. Tetapi bila kita berhubung dengan Allah, kita mengharap efek. Effort daripada manusia, efek daripada Allah. Jadi artinya berusahalah sehabis daya dengan usaha kita melalui yang dikatakan hukum syariatullah, sunnatullah ni ada cause and effect, bagi ubat baik dan sebagainya. Tetapi mesti pegang juga yang dikatakan syariatullah. Dia ada dua hukum Allah ni. Satu sunnatullah, satu syariatullah. Sunnatullahnya memang Allah letakkan. Ada penyakit, ada dia punya ubat dia. Berdasarkan cause and effect. Berdasarkan law of nature orang kata. Yang dikata ada sains, ada kimia, ada fizik, semua tu ada hukum dia. Tetapi kita kena yakin bahawa ubat itu tidak memberi bekas. Yang memberi efek ialah Allah. Sebab itu di samping berusaha dalam jalur sunnatullah, kita juga kena akrab dengan Allah di jalur syariatullah. Itu kita kena dua-dua. Sebab tu yang dikatakan tadi, ini yang dikaitkan. Sekarang ni dalam dunia Islam sudah terpisah. Sunnatullah yang dipegang oleh doktor, syariatullah yang dipegang oleh ulama. Ulama dia berpegang kepada syariatullah saja, dia tak fikir tentang ubat dan sebagainya. Tetapi doktor pula berfikir saja tentang dia punya effort saja tanpa memikirkan kesan kepada Allah. Itu yang penting itu. Yang kedua, saya rasakan jadikan tempat kerja kita ni sebagai sejadah ibadah kita. Jadikan tempat kerja kita ni sebagai sejadah ibadah kita. Maksudnya, subhanallah, kalau kita beribadah yang kata Allah Subhanahu Wa Taala minta kita menjadi hamba Allah full time, 24 jam. Artinya round the clock kita kena jadi hamba Allah, tak boleh part time. Full time, overtime kena jadi hamba Allah. Kalau begitu, kalau kita kata ibadah itu hanya berada dalam solat ataupun di masjid, kita lebih banyak masa kita dalam solat ke ataupun dalam membuat rawatan. Kita dalam solat habis-habis kurang 10 minit, 5 minit je daripada takbiratul ihram sampai salam yang pertama. Itu salam orang yang solat yang amatur, yang profesional lagi cepat. Kalau kita lihat. Tapi kalau kita fikirkan dalam kita rawatan bedah tadi, 8 jam non stop seorang pakar bedah 8 jam. Artinya Allah minta dia jadi hamba Allah ketika dalam solat dan ketika dalam bilik bedah. Bisa kata. Jadi alat ibadah sekarang ni, cuba fikir, ubah peradaan kita. Kamu pergi pasar malam, cari kawan saya yang jual alat ibadah. Anda akan pergi kedai mana? Kedai jual Quran, jual telekom, tudung dengan kaset pembangkang tu. Selalunya begitulah. Alat ibadah situ. Tetapi sekarang ni kita alat ibadah luas. Petani, alat ibadahnya mungkin dengan traktor, dengan cangkulnya. Doktor pakar bedah, alat ibadahnya mungkin dengan pisau atau gunting ibadahnya. Jadi alat ibadah ni luas. Ada yang kita kena rasa begitu. Jadi sebab itu bila kita berkhidmat kepada manusia, kaitkan dengan taat kepada Allah. Jangan berkhidmat pada manusia tak dikaitkan dengan taat kepada Allah. Dan jangan taat kepada Allah tanpa kita kaitkan berkhidmat dengan manusia. Sebab tu dalam Islam, iman dan kasih sayang itu berkadar terus, proporsional. Maksudnya la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maksudnya tidak sempurna iman. Itu iman tu hubungan dengan Allah. Sehingga dia mengasihi saudaranya seperti mengasihi diri. Yang itu kasih sayang dengan saudaranya. Artinya selalu kena jaga hubungan itu. Itu satu. Yang kedua tadi sifat memberi. Sikit saya nak sentuh. Sifat memberi. Dalam Islam berbeza pandangan dengan pandangan biasa mata kasar. Kalau pada pandangan mata kasar kita ada RM10. Orang susah datang, minta tolong, kita bagi RM5. Jadi duit kita berkurang atau bertambah? Berkuranglah. 10 tolak 5 jadi 5, betul. Itu pada pandangan kita. Tapi di segi pandangan
tauhidik mindset, pandangan Allah tidak. Dalam Al-Quran Allah janjikan, siapa yang memberi di jalan Allah satu akan tumbuh 7 tangkai, dan satu tangkai itu akan tumbuh 100. Artinya digandakan 700 kali. Artinya bila kita memberi, kita akan dapat menerima balik lebih banyak. Dan yang kita dapat itu bukan soal yang madiyah, yang tangible, tetapi Allah akan ganti dalam bentuk yang intangible. Kita bagi tadi 10 tolak 5 tinggal 5 yang tangible. Yang intangible, keberkatan, kesihatan, yang mana anak yang soleh, anak yang jadi doktor ketika dia bedah, dia ada masalah rumah, anaknya suka mendengar kata, mudah-mudahan saya buat baik ni kerana Allah bantu anak saya di rumah yang selalu nasihat ni jadi baik. Saya kata contoh. Sebab God always move in mysterious way. Kita buat di sini, kadang-kadang Allah bagi balasan di tempat yang lain. Ini yang kita katakan. Jangan kita lihat di sudut itu je. Sebab itu memberilah. Sebab itu dalam kaedahnya kita tidak akan pampu orang yang bersedekah, tidak akan orang miskin, orang yang mengeluarkan zakat. Takkan. Dia akan bertambah. Jadi anda jangan lihat dari sudut duit aja. Begitu juga di sudut keringat, di sudut kesusahan hati kita. Lihat tu. Jadi sebab itu binalah bukan sekadar hidup, tetapi binalah kehidupan. Ada beza. We make a living by what we get, but we make a life by what we give. Kita hidup dengan apa yang kita dapat, tetapi kita membina kehidupan dengan apa yang kita berikan. Membina kehidupan ni kasih sayang, kemesraan, cinta, ini soal dalaman kita. Hidup ni itu je lah yang luar-luar je. Jadi mudah-mudahan saya katakan jururawat, doktor, pakar, pemandu ambulan, tukang sorong dan sebagainya, apa saja, buat daripada hati untuk memberi. InsyaAllah Allah akan membalas kepada kita dengan lebih baik dan lebih banyak. Itulah sebagai motivasi. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jawapan kepada doktor, sebenarnya mungkin disebabkan kita bila kita bekerja, kehilangan pemikiran dakwah tu dia terbantu sedikit. Jadi yang penting pagi-pagi tu kita niat baik. Kata ulama wan wil khairah, cuba niat pagi-pagi tu bukan setakat untuk merawat, tapi ingin memberi kebaikan. Sebab kebaikan ni maknawi dan juga kita katakan fizikal. Jadi apa yang perlu kita buat? Yang pertama, untuk kita nak bagi satu galakan kepada ibadat, kita kenal dulu pesakit tersebut. Adakah dia ada ibadat? Kalau dia ada ibadat, tak perlu kita minta dia sembahyang. Kita pakcik, jangan lupa doakan saya ketika solat. Mana read the paper tu penting. Okey, dia ada tu sufi, kemudian cik jangan tinggal sembahyang. Lagi tinggal doa. Jadi kalau nanti kebanyakan remaja, okey, sebab kalau kita beri nasihat bukan pada tempat dia tak jadi nasihat. Okey, dia jadi macam doktor ni apa ni? Poyo ke? Contoh melawar. Jadi kita kenal dulu, tengok histori. Betul kita ada histori dia dan sebagainya. Kita boleh ada firasat. Setiap doktor ada firasat. Allah bagi firasat kepada yang mana pasien yang baik, yang mana pasien tak berapa bagus. Jadi kita cek. Yang tak berapa bagus, kita senyum kepada dia, sayang. Sebab yang penting untuk nasihat, sebab kita nasihat, sayang dulu. Sebab ramai orang fokus pada nasihat, tak fokus pada sayang. Sayang first. Sebab tu kata ulama tasawuf, ar-rifqu qabla ta'lim. Sayang sebelum mengajar. Kita mengajar dan tidak ada sayang. Sayang satu benda yang sangat penting. Hasan al-Banna kata apa? Saya akan memerangi manusia dengan cinta. Kalau orang baling batu, saya bagi buah. Ini konsep tasawuf dan konsep ketamadunan. Konsep Tuhan. Ahsin kama ahsanallahu ilaik. Buat baik seperti aku buat baik kepada kamu. So, kita pergi dengan sayang. Dan seterusnya, hujung sekali, adik yang lupa sembahyang. Gitu. Dia benda tu simple. Kata Jamil Al-Ghani, katakan satu kalimah dan tinggalkan untuk dia berfikir. Jangan berletir tak bagus. Adik, itulah. Kata sekolah kan, cikgu kita berletir 15 minit, dia jadi hafalan. ABC begitu. Kata ulama tasawuf, jangan berletir kepada anak hari-hari. Dia tak jadi berkesan. Dia seminggu sekali, sebulan sekali, okey. Hari-hari berletir ke anak, lama-lama dia jadi dia sifir. Dia tak ada mak dia nak berletir apa. Kita berletir hanya sebulan sekali saja. Kerana kita bukan nak bagi dia letiran, kita nak bagi dia nasihat. Dan nasihat first kali kasih sayang. Wala kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik. Berdoa rahmat min Allah lintalahu, dengan kasih sayang Allah, kamu lembut, sayang kepada masyarakat. Kalau kamu bengis, kasar, orang akan lari. Bukan setakat lari anggota badan, lari hati.
Lari anggota badan kita boleh kejar, lari hati siapa yang boleh kejar? So perlu kita memberi nasihat dengan kasih sayang, dan ini ditakbirkan oleh Hasan al-Banna, dan saya tutup dengan kisah Hasan al-Banna yang begitu berkesan. Hasan al-Banna adalah seorang sahabat yang berfahaman komunis. Dia hari bagi salam, Assalamualaikum, tak pernah dijawab. Dia benci Hasan al-Banna. Dikatakan 5 tahun